أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وبعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dapat kita bertemu sekali lagi di bulan Jamadil Awal ini, dan sama-samalah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah taala. Pada kali ini kita bersama dalam siri yang keempat. Dan dari segi senarai, ini merupakan siri penutup kepada kuliah bimbingan membaca surah Yasin yang telah pun kita lalui bersama sebanyak 3 siri. Di mana siri yang pertama kita bersama dengan fadilatnya, dan 2 siri kita bersama dengan talaqqi wal musyafahah surah Yasin. Dan siri penutup ini merupakan satu bentuk penerangan menyeluruh mengenai perkara-perkara yang penting bagi seseorang apabila membaca surah Yasin, mengetahui sebanyak lebih kurang 12 perkara. Sila rujuk kepada edaran yang telah dibekalkan pada tuan-tuan muslimin muslimat, lebih kurang dicatatkan begitu. Sebagai panduan, kita menggunakan tulisan Jawi sebab ini tulisan Al-Quran. Jadi mana yang tak tahu dapat belajar. Di sebelah kanan sekali diberikan nombor 1 hingga 12, mana ada 12 perbincangan. Selepas daripada nombor itu dinyatakan ayat yang menjadi fokus perbincangan. Selepas daripada kolom situ, noktah bertindih itu, maka apakah sebenarnya yang dibincangkan. Jadi atas dasar ini kita akan mula membincangkan. Di samping kita melihat nota edaran lebih kurang itu, jangan lupa kita melihat kepada surah Yasin yang kita gunakan bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita lihat perbincangan yang pertama. Bilangan yang pertama terletak pada ayat yang pertama. Dinyatakan di sana huruf al-muqatta'ah, huruf potong awal surah yang menjadi kerahsiaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi maksudnya, Yasin dinyatakan boleh dibaca secara waqaf, yakni berhenti, ataupun boleh juga dibaca secara wasal, yakni secara sambung. Cuma kalau nak berhenti itu bacaan biasa Syekh Khalid kita, tapi kalau nak wasal, maknanya modalnya nafas mau panjang. Jangan semata-mata wasal, nanti tajwidnya salah. Jadi orang baca Quran ni bukanlah berdasarkan nafas panjang tu baik dalam segala hal, tidak. Sebenarnya nafas panjang adalah bonus kepada pembaca Quran yang faham waqaf dan ibtidah. Kalau tidak menguasai waqaf dan ibtidah, modal nafas panjang bukan modal menunjukkan kita boleh baca dengan fasih. Macam Fatihah, kita ada nafas panjang, kita baca satu nafas, tidak afdal baca macam itu. Sebab ada kaifiat membaca Fatihah ni. Jadi maknanya surah Yasin kalau kita baca waqaf macam biasalah, selepas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dia begitu. Ya kita baca 2 harakat, sin kita baca 6 harakat, tidak ada tawar-menawar. Ya dinamakan maddul hijab atau mad tabi'i harfi, dan sin dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi kalau jumlahnya 8 harakat di situ. Jadi kalau kita nak baca wasal, nak baca sambung, 8 harakat ni memang peruntukan khas. Tak boleh kurang, tak boleh lebih.
campur dengan wal Quran sampai habis nanti. Bayangkan. Sebab itu dalam baca Quran ada teknik mengawal nafas, ada teknik mengawal suara, vokal ni. Jadi maknanya kalau kita nak baca wasal, kaedahnya sama macam kita baca waqaf. Saya tunjukkan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia kena macam itu. Maka fokus kita, jangan kita baca antara sin dengan wa itu kita berhenti atau putuskan suara. Tak boleh. Di sana kalau kita tengok dalam kitab Al-Idah, dikatakan ada baqaul gunnah, kesan dengung. Bukan dengung, kesan dengung. Maknanya suara sin tak boleh putus. Walaupun kita baca putus, kita claim kita baca putus, tapi nafas kita sambung, tak boleh juga. Dia kena terus. Yasin wal Qur'an wa sin wa tak putus kan? Yang tak maunya Yasin wal Qur'an, dah putus. Sin wal, macam ada sakta, tak boleh. Sin wal, ada putus, tak boleh. Sebab kalau putus, baqaul gunnah pada sin, kesan dengung, kita tidak raikan dari segi sifat. Kita ingat bila kita baca Quran ni, yang penting zat Al-Quran itu. Al-Quran ni segala-galanya mukjizat. Wa imma bunyi-bunyi dia mukjizat belaka. Sebab itu baca kalamullah pahalanya besar, sebagaimana dalam kuliah fadilat kita yang dulu. Jadi cuba tuan-tuan ikut ya. Saya nak amalkan sini yang wasal ni. Waqaf kita sedia maklum. Itu surah Talaq ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. 1, 2, mula. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu perbincangan yang pertama. Okey, boleh faham. Baik. Bilangan 2. Bilangan 2 berada pada ayat 21. Kalau kita punya kitab ni, muka surat 5 di bawah tu. Tengok ayat 21, muka surat 5, berada pada baris yang kedua sebelah kiri. Apa yang dibincangkan sini? Yakni kalimah ittabi'u. Hamzah wasal yang mula-mula itu, alif yang ada kepala huruf sad kecil itu dinamakan hamzah wasal atau hamzah sambung. Pasal apa? Bila kita sambung, hamzah ni tak ada baris. Dan bila kita nak memulakan dia, kita kena tahu bagaimana nak meletakkan baris, bawah, atas atau depan. Ini akan kita raikan dalam kuliah muqaddimah kita nanti. Kita akan mulakan Julai nanti, bulan depan, kuliah bimbingan membaca Quran. Saya harap lebih ramai akan datang. Sebab peluang ni bukan peluang yang senang nak dapat baca dari awal. Raikan majlis. Susah saya nak mulakan kelas baca ini. Ini pun waktu rehat saya bagi ni. Jadi sama-sama lah mudah-mudahan, insya-Allah ya. Kita nanti akan belajar semua ni. Syekh Khalid akan belajar nanti. Bila masa saya sebut Syekh Khalid, dia sedap sebut nama beliau. Masya-Allah. Ya. Ada hamzah wasal nanti dia kena baris bawah, ada kena baris atas, ada kena baris depan. Itu semua kita akan belajar nanti. Ya. Jadi di sini kita kena baris bawah. Kenapa baris bawah? Nombor 1 kita kena faham hamzah wasal ini dalam Quran, dalam bahasa Arab, dia akan terletak pada 3 bentuk perkataan. Satu, dalam perkataan dipanggil fi'li, fi'il. Fi'il ni verb lah, perbuatan. Sama ada fi'il itu madhi atau fi'il itu amar, past tense, ataupun satu bentuk verb to be, arahan, suruhan. Ya. Yang kedua, ini hamzah wasal terletak pada huruf. Huruf ni yang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ini huruf dipanggil. Melayu kata sandang, ataupun alif lam ma'rifah, ataupun alif lam ta'rif. Ya. Yang ketiga, ini hamzah wasal dia akan terletak di atas isim. Isim ni nouns, nama. Isim sima'iyah.
nama yang disebut secara standard oleh penutur bahasa Arab, ada masanya terkeluar daripada kaedah ilmu saraf. Bahasa Arab dia ada nahwu, ada saraf, ada mantiq, ada balaghah dan sebagainya. Ada masa-masa terkeluar daripada kaedah ilmu saraf, maka kita akan tengok ya, dia ada di atas isim simaiyah, dia macam mana kita nak bariskan. Yang ini fi'il amr. Ittabi'u, ikutlah kamu semua. Ikut ni bentuk perbuatan. Ikut mana perbuatan? Follow lah. Ya? Ikut. Baik, bila kita dah tahu dia ni bentuk perbuatan, bagaimana nak tahu? Tidak ada jalan lain. Kena tahu lughatul Quran itu sendiri. Ya. Tapi tak apalah, dalam konteks Al-Quran kita bertalaqi nanti 6236 ayat, kita akan tengok ini fi'il, ini apa semua, kita akan raikan belaka tu. Ini perbuatan, dan bila perbuatan ada dua pemikiran. Nombor satu, kita kena tengok huruf kedua tu mati atau tidak. Sekarang ta itu bersabdu. Yang kedua, huruf kedua itu bersabdu atau tidak. Sekarang ta ini bersabdu sebagai huruf kedua. Huruf-huruf sabdu ni sebenarnya dia double letters, dua huruf. Yang pertamanya mati, yang keduanya berbaris. Kalau ta ni bersabdu, bermaksud ta bersama yang tersembunyi di balik tulisan ta tu mati. Ta yang kedua yang baris atas. Jadi dua huruf dicantum, maka dia letak tasydid sana. Syarjah dia panggil. Ya. Jadi bila huruf kedua ni bersabdu, kita kena tengok ada dua perbincangan. Kalau sabdunya baris atas atau sabdunya baris bawah, maka hamzah wasal kena dimulakan dengan baris bawah. Ittabi'u. Ya. Kalau sabdunya ni baris hadapan, maka hamzah wasal kena mula baris hadapan. Itu kalau huruf kedua bersabdu. Yang pertama saya sebut tadi, kalau huruf itu kedua tu mati, nampak tanda matinya, tanda sukun tu, kita akan tengok kepada huruf yang ketiga. Ya. Kalau huruf bersabdu, tak perlu tengok huruf ketiga, kerana hakikatnya huruf ketiga duduk dalam sabdu. Jadi ittabi'u ni bukan kita tengok ba. Secara kebetulan ba ni baris bawah, so kita bariskan hamzah wasal pada bawah. Bukan kita fokus pada ba, ta tu. Kebetulan coincidence benda ni ba baris bawah, ihdina dal baris bawah, hamzah wasal baris bawah. Tapi ni bukan kerana ba, kerana ta sabdu. Sebagai huruf yang ketiga ta baris atas. Kalau huruf kedua itu mati, tengok huruf ketiga. Huruf ketiga balik pada kaedah sabdu tadi. Kalau huruf ketiga itu baris atas atau baris bawah, ihdina contohnya, baris bawah ada, hamzah wasal kena baris bawah. Kalau selepas mati huruf ketiga itu baris depan, hamzah wasal kena baris depan. Udkhulu contohnya. Ya. Nak cerita macam itu. Jadi sekarang ini huruf kedua ta sabdu baris atas, hamzah wasal kena baris bawah. Ittabi'u. Cuba ikut. Ittabi'u. Tapi kalau kita sambung, ini hamzah wasal dihilang baris. Kita sambung dengan perkataan akhir ayat 20. Al-mursalina tabi'u. Cuba ikut. Al-mursalina tabi'u. Sebelum al-mursalin tu ittabi'u juga kan? Sama kaedahnya macam ittabi'u awal ayat 21. Tapi saya nak terangkan kalau sambung macam mana, kalau nak mula macam mana. Sebab itu orang yang belajar Quran tak sama dengan orang yang baca Quran saja. Orang belajar Quran diambil perbincangan ini. Bila dia ambil perbincangan, dia akan jadi ilmu. Bila ilmu, dia kena kongsi, share. Bila kongsi, baru ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. 3 perkara yang akan menyelamatkan dengan izin Allah. Bila kita di alam barzakh, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Jadi kalau kita tak ada maklumat ni Syekh Khalid, kita tak boleh. Maknanya nak memanjangkan ilmu tu tak ada. Orang tanya pasal apa? Tak ada. Pasal apa? Memang macam tu selalu. Itu bukan ilmu, itu pak turut. Ilmu ni pasal apa? Mari kita duduk dulu. Bagi pen, bagi kertas, anda nak terangkan. Barulah ilmu yang bermanfaat. Barulah ada tu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, ajar pada orang. Ya. Baik. Sekarang faham perbincangan yang kedua ya. Ayat 21. Alhamdulillah.
Yang ketiga berada pada ayat 38. Tengok ayat 38, muka surat 7 di bawah. Apa dicerita sini? Yani zalik. Demikian itu. Zalik mana apa? Demikian itu. Dibaca wasal dan tidak diwaqafkan. Dalam kita baca Quran ini tuan-tuan, dari segi ilmu fasahah, waqaf dan ibtidah, ada banyak kitab ulama karang. Dalam menghasilkan tulisan yang ringkas ini, saya merujuk kepada rujukan utama, kitab yang bernama Ma'alim Al-Ihtida, karangan Al-Allamah Al-Bakhum Al-Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Semua orang kenal dia. Suara dia memang satu dunia dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang bunyi macam tu bulan Ramadan. Syekh 3 bulan lagi Ramadan akan sampai, masya-Allah. Ya? Ada orang kata la haula wala quwwata illa billah. Ini tak syok kata Ramadan. Orang syok Ramadan, masya-Allah, alhamdulillah. Ana punya malam nuzulul Quran sudah booking. Ada orang dah booking dah qiyamul lail. Dah booking dah Ramadan punya qiyamul lail, nuzul sudah booking Kampung Raja Uda. Dia tak mau. Ini sangat-sangat penting. Sini kau nak booking, cari malam-malam yang 10 akhir nanti. Nak cerita Ramadan. Ya? Nak cerita apa ni? Bila kita baca Quran ini, ini Syekh Mahmud punya cerita tadi. Dalam kitab tu ada terang. Dia terang apa? Ada istilah-istilah perkataan tertentu dalam Quran yang mempunyai hukum yang khusus. Hukum khusus ni maknanya, walaupun apa mushaf kita guna, kadang-kadang ada mushaf Beirut, ada mushaf Brunei dan sebagainya, tanda-tanda, ada tanda yang berbeza pada zalik dan sebagainya. Tanda-tanda itu kita tak ambil kira. Sebab hukum zalik ni hukum yang khusus. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya hukum membaca kalla, hukum membaca bala, hukum membaca na'am. Kitab ini ikhtisar al-qawl fil waqf ala kalla wa bala wa na'am. Sana'at al-imam al-allama Abi Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qaisi. Kitab ini ulama karang dalam tahun 300 lebih Hijriah. Sekarang sudah 1425. 26 ya. 1426 ya. Kitab ini 300 lebih tahun Hijriah. Sudah ulama karang bagaimana nak baca bala, macam mana hukum. Datang kita ikut suka nak baca saja. Mana boleh. Soal kita tak nampak kitab ni, itu cerita lain. Ilmu ni luas, ilmu Allah. Kalau kita tak jumpa, bukan makna ilmu tu tak ada. Ini yang saya selalu sebut motivasi ilmu. Ilmu ni dia lautan luas. Jadi kalau dalam kitab ni sudah terang apa semua, cerita apa, nak baca ni macam mana hukum, bagus berhenti ke, bagus sambung ke, kita sebagai umat belakang hari ni sami'na wa ata'na. Ya? Dia nak ceritakan bahawa zalik adalah hukum khusus, bagus kita sambung daripada kita berhenti. Tapi kalau berhenti boleh tak? Harus. Cuma mana bagus? Sambung. Cerita bagus-bagus ni maknanya dia ada bonus kalau bagus. Nak baca majais, mak wajib, mat silah tawilah, mat ta'zim, nak baca 5 boleh tak? Harus. Tapi mana afdal? 4. Sebagaimana saya sebut seri 3 dulu. 4 bagus. Yang bagus tu kita buat. Ila fi Quraisy maklin. Harus baca 6, harus baca 4, yang aula baca 2. Ini ilmu yang kita nak faham. Ya, yang ni zalik kita baca sambung. Ya, mana dia? Ayat 38. Maknanya memang kita pun sambung. Ya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Kita berhenti situ dulu kan? Dzalika taqdirul azizil alim. Kalau orang ada nafas panjang dia boleh sambung. Padahal kita berhenti nak tolong orang nafas pendek. Lebih-lebih lagi situ ada wajah waqaf. Kalau orang nafas panjang boleh. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Boleh. Yang penting zalik jangan berhenti. Zalik elok baca sam. Tak kira lah
dekat zalik tu lepas dia tu ada tanda sad lam ya ke qaf lam ya ke apa, kita baca sambung. Sebab ada sebut dalam kitab ini hukum khusus. Hukum khusus. Baik. Kemudian perbincangan nombor 4, ayat 48 pula berada pada muka surat 9 di bawah. Perbincangannya adalah perkataan hadza, mana ini? Muka surat 9 ayat 48. Hadza di sini sebagaimana perbincangan zalik tadi, dibaca wasal dan tidak diwaqafkan. Tidak diwaqafkan bukan makna tak boleh waqaf. Kalau terwaqaf tak salah. Tapi mana bagus? Wasal. Bukanlah kerana dia duduk di tengah, tapi memang bagus wasal. Takut-takut nanti ada orang baca macam ini, disambung ya. In antum illa fi dhalalin mubin. Mubin dia wasal sudah dengung. Ya, mubin wa yaquluna mata hadha. Siapa dia waqaf situ? Mungkin dia nampak dah milik. Tak berapa bagus. Tak salah, tapi tak berapa bagus. Atau dia baca macam ni, wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Tak bagus. Yang bagus, wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Itu yang bagus. Maknanya hadha di sini bagus baca sambung daripada berhenti. Baik. Kita pergi perbincangan yang kelima, ayat 52 muka surat 10. Perkataan yang dibincangkan perkataan mauqadina, baris ketiga dari atas sebelah kiri. Wajib. Apa makna wajib? Mesti. Syariat kata mesti dari segi bacaan Quran. Wajib dibaca saktah ketika wasal. Kalau kita baca wasal, kita wajib baca saktah, sebab bacaan Quran kita ni menurut Tariq Asy-Syatibiyah. Tariq Asy-Syatibiyah yang mengambil bacaan daripada imam riwayah namanya Imam Hafiz, yang mengambil pula bacaan daripada imam qiraah namanya Imam Asim. Maka di sini kalau kita baca sambung, wajib kita saktah, dan kalau kita tak saktah di atas Tariq Syatibiyah, hukumnya berdosa dan salah baca macam-macam. Salah. Jangan ingat baca Quran dapat pahala semua. Pahala kalau tahu. Orang bawa kereta ada lesen, ya, kalau tak ada lesen, itu yang U-turn, V-turn, L-turn, M-turn semua ada tu. Bila ada roadblock, pasal apa? Sebab tak ada lesen. Walaupun yang pandai bawa kereta, lesen tak ada. Jadi sini kalau dia bermodalkan nafas panjang, dia sambung terus, tak buat saktah, salah bacaan tu. Sebab ini hukum saktah saktah wajib. Dalam Quran ada saktah wajib, ada saktah jaiz, ada saktah harus. Baik, cuba tengok dekat kita punya Yasin. Dekat mauqadina ada dua tanda. Satu qaf lam ya kan, qili, makna situ bagus berhenti. Di bawah qaf lam ya tu ada sin, betul tak? Sin situ adalah huruf awalan bagi ejaan saktah. Jadi mana satu kita nak amal? Kalau kita baca wasal, kita amalkan yang sin, saktah. Tapi mungkin ada orang nafas pendek. Nafas pendek. Katalah dia terberhenti di situ, hukumnya harus. Tapi kalau dia saja berhenti sedangkan dia ada nafas, tak bagus. Tak bagus atas dasar apa? Sebab kita baca Tariq Syatibiyah wajib saktah kalau sambung. Sebab tariq-tariq Al-Quran ni banyak. Hafaz saja, kalau kita buka kitab ada 68 tariq Syekh semua. Syekh Abdul Aziz yang kita baca ni 1 out of 68. 1/68 tariq yang kita baca ni. Habis macam mana kita tak boleh bagi masa untuk belajar ilmu? Baru satu. Bayangkan betapa alimnya ulama qurra. Dan cuba benda tu terus bawa kepada bagaimana fatanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi sini kalau saja berhenti tak bagus. Sebab kalau dia berhenti saja-saja, kita tak tahu apa dia punya stand. Kata baca tariq apa.
Kalau anda claim anda baca Syatibi, kenapa anda wakaf? Sebab kalau kita nak bawa satu-satu brand, satu-satu trademark Syatibi yang kita bawa, kita mesti tonjolkan Syatibi punya image. Image Syatibi di sini manhaj, orang kata, disiplin dia, metodologi dia. Di sini kalau sambung baca saktah. Apa di saktah? Saktah ni berhenti sebentar tanpa bernafas, sekadar 2 harakat, tidak disedut nafas baru, tidak dibuang, dengan suara dan nafas yang lama sebelum berhenti, sambung balik perkataan selepasnya. Itu saktah. Berhenti sebentar tanpa bernafas. Kalau berhenti dengan bernafas, itu nama waqaf. Tengok kalau saya buat waqaf. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Saya buang nafas, saya sedut balik. Hada, itu waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Buang, sedut balik. Alham, itu nama waqaf. Berhenti dengan bernafas. Berhenti tanpa bernafas, itu saktah. Macam mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Dengan suara saya, tuan-tuan dapat agak, memang saya tak buang nafas, saya tak sedut. Dia macam tercekik begitu. Pause, berhenti sebentar. Kalau kita tengok VCD player, tengok apa ya, kalau WWF ke Syekh Abdul Aziz ya, itu apa, Undertaker baru nak angkat orang tu, kita pun tekan pause sebab kita nak pergi toilet. Undertaker dia gini, kita kontrol dia, under control dia jadi. Lepas kita keluar toilet, kita tekan pause, kadang-kadang tekan play balik. Boom, dia buang orang tu. Yang masa itu tadi, itu saktah. Dia tidak letak dulu orang tu masa kita pergi toilet. Dia tetap still macam itu. Itu saktah. Analogi perbandingan dia. Lepas kita tekan balik Syekh, baru dia boom. Maknanya dengan tenaga tadi juga, suara tadi, nafas tadi, baru hada. Itu nama saktah. Kalau tak faham lagi, tak tahu lah. Angguk dia lah, begitu guru sedap. Saya belajar dulu pun Tok Guru saya tak terang macam tu ya. Tok Guru ni dia bagi benda-benda besar, lepas tu apabila deal dengan dia untuk faham, lepas tu cari kaedah. Ya, baik. Dari makna sini kita baca waqaf lebih bagus. Baca saktah itu adalah wajib dalam bacaan wasal. Kalau kita terputus nafas, boleh tak berhenti? Boleh, tapi kurang bagus. Kalau kita berhenti, ada tarik jazai yang khas baca waqaf. Sebab tu kalau kita berhenti, orang akan tanya, ente baca tarik apa sih? Ente Syatibi ke ente baca jazai? Nak jawab tak boleh. Saya baca macam selalu lah. Macam selalu, macam biasa, itu bukan jawab ilmu. Ya. Di sini kita baca saktah. Cuba ikut saya ya. Nak ikut ni pun ada teknik dia. Bila saya saktah, tuan-tuan jangan mula lagi. Bila saya berhenti hada, baru tuan-tuan mula. Ya. Ibarat saktah ni, kalau Tok Guru saya dulu, dia lakonkan dengan tepuk meja. Tengok saya buat. Tuan-tuan tak payahlah tepuk lantai pula, akan pakai tepuk macam ni. Ini ilmu baru mengaji Quran. Kalau saktah ni tepuk belakang pula, tepuk hampir tepuk kompak. Ya. Ini saya nak tunjuk gaya, bagaimana nak dapat dia punya tempo dia, saktah tu. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada marqadina hada marqadina hada marqadina hada. Dua kali tepuk itu adalah dua harakat. Bukan 2 second, 2 harakat, lebih pendek pada saat. Tuan-tuan nak tepuk lah. Tapi saya tahu tuan-tuan buat saktah ya, tapi waktu mengaji jangan duk tepuk. Malam Jumat pakai ini anak Ustaz Rosli dari Malaysia ni, dia kata saya ajak Tok Guru saya nak bagi terang macam mana saktah tu. Bila dah pandai, tak payahlah tepuk. Macam kita belajar fiqah jugalah. Syafi'i kata kaki jarak 1 jengkal. Jengkal itu di rumah, bukan di surau. Nak semayang pakai bingkai semua. Dia kandut tu. Dia gitulah lebih kurang ya. Baik, sekarang kita amalkan saktah.
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. 1, 2, mula. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kena sama nanya ni. Sakta. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. 1, 2, mula. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Aywa. Boleh dah tu. Tak payah suruh kali ketiga, takut tak betul lagi. Dia kira betul, dia kira okey dah tu, no? Okey, alhamdulillah, bagus. Tak apa, kita ada rakaman, kita dia boleh tengok, Perbincangan yang ke-6 berada pada ayat yang sama, ayat 52. Nah, dia apa dia? Hadha. Sebab itu hadha saya berhenti. Sebab apa? Hadha di sini dibaca waqaf padanya. Bila belajar benda ni dengan saya atau dengan siapa-siapa juga yang ada maklumat ini, kita jangan bandingkan dengan apa yang dibuat oleh masyarakat. Ustaz, semua tempat hazar sambung. Tak sakira lah semua tempat. Tak semua tempat ambil, tak semua tempat dapat maklumat ni. Kitab ni tadi tak semua orang baca. Nak ceritanya, ya? Nah, dia nak cerita bahawa Hadha dalam Yasin ada 3. Ini yang kedua. Yang pertama tadi hadha sambung. Yang ni hadha waqaf. Walaupun ada juga pendapat yang katakan hadha sini harus sambung. Harus sambung. Tapi dalam kitab Syekh Mahmud, hadha sini elok berhenti. Kenapa saya ambil kitab rujukan Syekh Mahmud? Syekh Mahmud ni dia bukan setakat qari, dia al-muqri, dia pakar rujuk. Dan dia ni ulama. Setengah orang dia baca Quran bagus, tapi dia tidak bertaraf penulis kitab. Syekh Mahmud dia tulis banyak kitab qiraat, kitab tajwid, kitab waqaf ibtida. Bukan sekadar suara ni yang didengar di dunia. Dia juga alim dengan karangan-karangan kitab yang muktabar. Syekh Mahmud. Jadi makna dalam kitab Syekh Mahmud Khalil, dikatakan hadha sini elok baca waqaf. Tapi kalau ada orang sambung, tidak salah. Kita tak kata salah. Walaupun mungkin Syekh Mahmud sendiri ada kala dia baca sambung, dia tak raihkan pendapat yang kata boleh sambung. Tapi bila kita dah baca macam ini, sebaiknya kita waqaf. Advantage dia kepada orang yang nafas pendek. Memang suka benar, nasib baik boleh berhenti, dia kata. Kalau tidak semput, dia kata. Nampak? Ada hikmah lah. Ada. Kalau tidak tu, jadi pencuri belaka lah. Curi apa? Curi nafas. Tak cukup? Kan cantik, cuba ikut, Macam tadi juga kita raikan yang hadha berhenti. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. 1, 2, mula. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Wah, bagus. Macam itu. Bila sudah berhenti hadha, jangan undur balik hajazan. Jangan hadha ma wa'ada ar-Rahman. Walaupun tak salah, tapi bila sudah afdal berhenti dekat hadha, ambil kaedah waqaf Jibril. Waqaf Jibril, when you stop dekat situ, you tak payah undur balik kalimah itu. Terus ambil ma wa'ada ar-Rahman. Tak pernah ribuan orang Ustaz malam Jumaat jarang orang baca macam itu. Nisfu Sa'ban pun orang kampung Nisfu Sa'ban pun 3 kali Yasin tak pernah I dengar dia orang baca macam itu. Tiba-tiba dengan you Ustaz, you ajar macam ni, kelang kabut masyarakat nanti. Bukan kelang kabut aja, saya kata kita nak ubah masyarakat, kena ada satu kumpulan yang membuat perubahan yang ada nas. Kalau kita tak boleh buat perubahan, hari ini kita takkan jadi lebih baik dari semalam.
Banyak benda lah dalam usaha dakwah saya dan Quran ni 25 tahun Syekh Abdul Aziz. Di antaranya saya nak mengubah pemikiran, mentaliti masyarakat. Amin tu A tu 2 harakat, min tu 6 harakat. Lama dulu tu nak ubah tu, saya terpaksa buat banyak kelas. Yasin ni pun buat banyak kelas, baru dia boleh faham. Nak bagi masyarakat faham, solat tarawih tu 20 rakaat, Imam Syafi'i dan 3 mazhab yang lain. Bukan senang, terutama peminat 8. Dan dia claim kat Mesir pun buat 8 juga. Saya kata kat Mesir ada 20 tak? Ada juga standard dia. Ni bukan kira Mesir, bukan kira mana. Dia nak tengok buka kitab. Nak bagi orang faham bukan senang, Syekh. Kita terpaksa maknanya berjuang dengan nafsu-nafsu yang susah nak beramal. Ya? Baik, kita nak ceritakan, maknanya kita kena menjadi satu golongan yang merupakan katalis. Ya, kita menjadi makna pendorong, penyebab dengan izin Allah untuk masyarakat berubah dan untuk meramaikan lagi orang yang membaca Quran dengan betul dan tepat. Bukan setakat meramaikan orang baca Quran saja, tapi meramaikan orang baca Quran dengan betul dan tepat. Nak faham? Jadi tak apalah dia orang baca macam itu, kita ramaikan orang kita. Bila hadza kita berhenti. Dan inilah tujuan info yang kita, dokumentasi yang kita buat sekarang ni. Ya, baik. Itu perbincangan 6. Perbincangan 7 adalah hadza yang ketiga dalam surah Yasin. Ada 3 saja hadza dalam surah Yasin, yakni berada pada ayat 61 muka surat 11. Hadza dibaca wasal dan tidak diwaqafkan. Jadi 3 hadza dalam Yasin, 2 wasal, 1 waqaf. Ya, maknanya kita boleh baca macam ini. Wa ani'buduni. Itu yang kita talaqi dulu kan. Waqaf. Hadza siratun mustaqim. Makna yang pentingnya hazah tu sambung. Atau kita ada nafas panjang. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Tak ada masalah. Benda yang biasa kita buat, saya tak perlu makna talaqi dengan tuan-tuan. Memang kita amal yang itu. Ya. Baik. Kemudian perbincangan yang ke-8 ayat 64 muka yang sama, muka 11. Apa dia? Hamzah wasal. Ni cerita Hamzah wasal, lebih kurang cerita perbincangan kedua ayat 21 ittabi'u juga. Yang ini sekarang ayat 64, perkataan awal adalah Hamzah wasal yang tidak berbaris. Ingat saya sebut tadi ada 2 kita punya penilaian ataupun perbincangan kita. Sekiranya huruf kedua tu bersabdu atau sekiranya huruf kedua tu mati. Sekarang islauha, sad sebagai huruf kedua mati. Ingat tadi, bila huruf kedua mati, kita terus tengok baris huruf ketiga, ya'ni lam. Balik pada ittabi'u, kalau baris atas, hamzah wasal kena baris bawah. Lam memang baris atas. Jadi kita baris bawah. Islauha, cuba ikut. Islauha. Kalau ibtidak, kalau mula. Kalau sambung dengan perkataan akhir ayat 63, tu'adu naslauha. Cuba ikut. Tu'adu naslauha. Itu kalau wasal. Kalau mula islauha. Islauha ni juga perkataan bentuk perbuatan. Ya, islauha makna nyalakan ia. Allah suruh nyalakan api neraka. Bila api sudah nyala, macam orang perempuan dah nyala api kat dapur, apa lagi bubur lah kuali. Bila dah bubur kuali, apa lagi minyak. Bila dah minyak, apa lagi ikan. Nak cerita sini, bila dah nyala, Allah kata, masuklah ke dalamnya. Dah nyala, masuk kamu ke dalam neraka. Pasal hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu kamu diberi amaran tentangnya, tapi nampaknya kamu tak berapa nak dengar. Kamu macam tak percaya. Sekarang aku dah nyalakan, masuk. Siapa kepada orang-orang kufur? Jadi islauha ni maknanya bukannya masuk, maknanya nyalakan ia. Tulis tepi tu. Islauha maknanya nyalakan ia.
Tak ada ditulis dalam kita punya Quran tu. Dah, kita tulis itu masuk kan. Islah bukan masuk. Masuk udkhulu. Ya? Udkhuluha baru masuk. Bisalamin aminin. Kan ada ayat Quran tu. Itu baru masuk. Ini islauha bukan masuk. Nyala. Tapi dari segi pengistilahan, bila benda dah nyala, masuklah. Maknanya dia bagi ada dua benda dalam satu istilah. Ya? Ini kena baris bawah kerana apa? Kerana huruf kedua mati, huruf ketiga lam baris atas. Habis. Perbincangan yang ke-9, ayat 65, muka surat 12. Sekali lagi perbincangan hamzah wasal. Tengoklah, ya muslimin muslimat, betapa penting ilmu kita nak memula, nak membariskan hamzah wasal, terutama bagi penutur bukan bahasa Arab. Dia akan jadi masalah sini. Sebab apa? Dalam resam Osmani, hamzah wasal tak ada baris. Dia hanya letak kepala huruf sad atas tu. Cuma ni tulisannya agak kecil. Kepala huruf sad macam tak nampak kan? Lubang ini macam tak nampak. Ini saya sudah bagi tahu pada bahagian penerbitan. Itu hamzah wasal kasih besar sikit saja. Kalau kecil nanti orang belajar betul Quran, orang tak berapa nampak. Dia punya tanda kepala sad tu, tak berapa nampak. Kalau kita tengok Quran Brunei Darussalam punya Quran, hamzah wasal tu terang dia. Kalau tak berapa terang ni akan mungkin ada timbul kemusykilan. Mungkin ada orang baca al-yauma secara kebetulan dia ingat baris atas. Mungkin ada orang baca ul-yauma dia ingat baris depan. Jadi sini kena baca apa dia? Hamzah wasal dibariskan atas ketika memulakan bacaan padanya. Kena baris atas. Ini hamzah wasal diletak pada perkataan yang dinamakan huruf. Huruf ni kata sandang. Kata sandang. Kata sandang ni dia makna pada alif lam qamariyah, pada alif lam syamsiyah kalau kita belajar tajwid. Ya. Al ni dia akan mengkhususkan satu-satu nama. Kalau yaumun, hari, tak tahu hari apa, hari raya ke hari apa. Tapi kalau dia kata al-yauma, hari itu. Hari apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup, ya, wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan memberitahu kami. Hari apa? Hari akhirat lah maknanya. Bila ada al, kita tahu hari ini hari akhirat. Kalau tak ada al, mungkin kita tertanya-tanya hari apa. Nampak tak tu? Jadi adanya al sebagai alif lam ta'rif, alif yang akan menerangkan ta'rif, mendefinisikan, menerangkan perkataan ini adalah perkataan khas. Kalau tak ada alif lam, dia panggil nakirah. Benda yang umum begitu, tak menentu. Tapi kalau ada alif lam, dia panggil ma'rifah. Ada pengenalannya. Bagi alif lam ini, alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, maka hamzah wasal senantiasa dibariskan atas. Contohnya Asma'ullah al-Husna, 99 nama Allah yang indah. Ada dalamnya alif lam syamsiyah, ada dalamnya alif lam qamariyah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahman, alif lam syamsiyah. Ar-Rahim, alif lam syamsiyah. Ada lagi Al-Qahhar, qamariyah. Al-Jabbar, qamariyah. Tapi semuanya al. Bunyi al, bunyi ar itu bukan soal. Tapi a-nya tu baris atas. Semua Asma'ul Husna adalah dibariskan atas hamzah wasalnya ketika nak mula. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid dan sebagainya. Ya? Jadi ini kena baris atas. Al-yawma nakhtim. Cuba ikut. Al-yawma nakhtim. Kita tak boleh baca ul-yaw, tak boleh baca il-yaw. Okey. Itulah yang dikatakan hamzah wasal dibariskan atas ketika memulakan bacaan padanya. Ya. Baik. Terus perbincangan ke-10 ayat 76 muka surat 13. Perkataan yang dibincangkan adalah qauluhum.
qauluhum, baris ketiga dari bawah. Tengok dalam kita punya Yasin ni, qauluhum, lepas tu ada mim kecil, ekor melentik ke kiri, betul? Dalam Quran mim kecil ada dua. Satu mim kecil macam ni, ekor ke kiri, ini tanda waqaf mutlak atau waqaf lazim. Waqaf mutlak, waqaf lazim, hukum dia dituntut atau dikehendaki berhenti, walaupun bukan taraf wajib berhenti. Kalau dalam imtihan, ujian tilawah, siapa jumpa mim tak berhenti, dari segi fasahahnya akan dikurangkan. Dia tidak ada advantage dari segi markah fasahah. Sebab apa? Benda dikehendaki berhenti, disambung juga. Ini maksud saya, bukanlah seorang pembaca Quran yang baik itu dinilai dari segi panjang umur pula dah. Panjang nafasnya, dia langgar habis semua mim dia langgar, bukan. Walau nafas dia panjang, hukum tu yang diikut. Nampak mim, berhenti. Dalam imtihan ada 3 waqaf yang nak jaga. Di antaranya waqaf mutlak, waqaf tam, ya, satu lagi waqaf Jibril. Ini memang hakim fasah jaga sangat ni. Kalau yang terlanggar tu, memang maknanya siap, tak ada bonus tu. Bonus tidak penting. Melenting orang tak dapat bonus. Habis baca Quran tak mau jaga bonus ke? Bonus dia bila kita ikut sunnah bacaan lah. Ya? Jadi sini berhenti. Dalam nota saya buat dalam bracket, dalam kurungan tak. Bermaksud, kalau tuan-tuan tengok Quran-Quran lain, kebetulan tuan-tuan tak akan jumpa tanda mim, dia bubuh ta pula. Ada option sekat sana. Kadang-kadang ditulis mim macam ini, kadang-kadang ditulis ta. Tapi status berhenti sama. Mim atau ta, status berhenti dia dikehendaki berhenti, walaupun bukan wajib. Ya, baik. Diwakafkan padanya, dinamakan waqaf mutlak. Jadi mim tu adalah huruf awal pada hejaan mutlak. Ya, baik. Kemudian yang ke-11 ayat 80. Beda, muka surah akhir, muka surah 14. Yakni sekali lagi cerita hamzah wasal kan. Alladhi, kita tak pernah dengar lah Syekh Khalid ya, orang baca illadhi, itu maknanya tak lama lagi lah tu. Atau ada orang baca ulladhi, dah salah buat pula. Tak ada lah dah. Kecuali memang jenis tak pernah tengok Quran. Ya. Alladhi, hamzah wasal dibariskan atas ketika memulakan bacaan padanya. Nak mula alladhi. Kalau kita wasal, alimunil ladhi, dengan perkataan sebelumnya. Cuba tengok ayat 79 akhir. Apa perkataan akhirnya? Alimun kan? Apa yang ada pada alimun? Huruf akhirnya tanwin baris 2 di depan. Okey. Alimun berjumpa dengan alladhi, dimulakan dengan hamzah wasal. Dari segi hukum tajwid yang akan kita belajar nanti Syekh Azmi nanti, ini dipanggil iltiqa'us sakinain, pertembungan dua huruf mati. Sebab asal baris 2 ni ada nun mati. Asalnya mim nun mati depan mun. Asal mim tanwin baris 2 ni depan ni, asalnya mim nun mati depan mun. Sebab itu bila kita sambung, alimun terpaksa melalui 3 proses. Pertama, mun baris 2 tukar jadi baris 1, mu. Lepas jadi mu, ingat bila baris 1 bacanya 1 harakat. Alimun jadi alimu, alimu baca alimu, jangan baca alimu, tak boleh. Yang ketiga, hamzah wasal itu kena letak nun kecil baris bawah. Kenapa nun? Ada orang tanya, tak bubu ra ke? Rusli ra dah. Apa? Tak boleh buat ain ke azmi? No. Sebab asal baris 2 tu nun. Itu nun, ya, alimun sudah jadi 1, itu nun sudah merajuk. Orang merajuk ni duduk bawah, tak ada duduk atas. Dia rendah diri, duduk bawah. Itu duduk bawah nun. Nun duduk bawah kan? Bila duduk bawah, status dia baris bawah lah. Orang merajuk duduk bawah, dapat baris bawah. Nanti orang tanya kenapa tak bawa baris atas? Sebab dia duduk di bawah. Contohlah kalau orang nak faham kan, kalau kita dengan orang kampung, kita tak payah terlampau ilmiah. Kita kata pasal penun, sebab asal alimun ada nun mati, dia duduk baris bawah saja. Ya? Ini semua ada kaitan dengan bahasa Arab lah. Kenapa kita jawab salam?
Bila orang kata Assalamualaikum, macam mana Syazmi nak jawab? Assalamualaikum, anda jawab apa? Waalaikumsalam. Itu mim kena baris, Syekh Khalid. Tapi ramai kita dengar Waalaikumsalam. Tak betul. Apa Waalaikumsalam? Itu mim jamak jumpa hamzah wasal, dia menjadi mus. Macam inilah alimunil. Tak boleh Waalaikumsalam. Mu'alaikum lagi tak, mu buka. Oh. Mu'alaikum. Mana ada mu? Wa. Memanglah wa tu makna kepada. Tapi bila kita kerja kerata lah dah, mu tu pada mu. Jadi mu'alaikum tak benar gitu. Bukan mu'alaikum. Wa'alaikumussalam. Bukan wa'alaikumsalam. Itu kalau kita cerita bagi orang yang kasih ilmu, dia terima. Tapi bagi orang yang dah kata Waalaikumsalam, kalau dia ni jenis iman tak berapa kuat, dia kecil hati. Sebab aku selalu ni Waalaikumsalam, dia kata. Dia kata ada ustaz pun Waalaikumsalam. Ini bukan kira ustaz, bukan kira itu, kira ilmu. Tak? Berapa ramai orang jadi imam baca Fatihah tak betul. Apa yang tak nak kira imam mesti betul ke? Sepatutnya betul. Dia begitu gini. Kawan anak ramai kena komplain, ya ustaz baca tak berapa tepat. Makmum tanya, lain pesen baca. Ceramah lain, jadi imam lain. Jangan to be frank, tak sama. Jadi jawab Waalaikumsalam, kaedah ni macam ni juga. Alimunil ladhi. Tak boleh kata alimul ladhi, tak betul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau sambung, Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Cuma kalau jumpa kalimah Allah, dia tambah langkah keempat, iaitu kalimah Allah kena nipis. Sebab nun tu baris bawah. Tak boleh Qul huwallahu ahadu nillahus samad, tak boleh. Kalau mula Allahus samad, kalau sambung nillahus samad. Sebab apa? Bismillah. Orang tak baca Bismillah, tak ada. Baris bawah mendahului lafzul jalalah, itu lam mesti nipis. Orang tak faham. Ya, cuba ini kena alimunil ladzi. Cuba ikut. Alimunil ladzi. Alladzi. Alladzi ni orang belajar bahasa Arab dia panggil isim mausul, kata nama penghubung. Makna alladzi ni yang, which. Tapi bahasa Arab dia spesifik. Kalau bahasa Melayu, yang ni untuk semua. Untuk lelaki pun yang, untuk perempuan pun yang, untuk ramai pun yang, untuk plural banyak pun yang, untuk singular satu pun yang. Orang putih pun sama. Which ni serupa untuk siapa pun. Untuk haiwan pun which, untuk manusia pun which. Which boy, which cat. Serupa tak? Arab tak boleh. Arab seorang lain 5 minit lagi. Jadi seronok cerita Quran. Al-Nadi untuk orang lelaki, satu orang. Al-Ladina, lelaki lebih dari 2. Perempuan Al-Lati. Tengok, Al-Lati lebih dari 2. Semua isim mausul mesti baris atas hamzah wasal. Yang akhir perbincangan ke-12, ayat 81, kalimah bala. Bala ni mana bahkan. Satu saja dalam Yasin. Kalau kita tengok di antara kitab yang saya nak tunjuk ni, ikhtisar ni, dia ada sebut hukum nak baca bala saja. Dalam ini sebut bala, baca waqaf pada. Soalnya ada orang baca sambung, tak apa, biarlah nak baca nak buat macam mana. Kita mau ramai orang baca waqaf, sebab ilmunya waqaf afdal, bukan wajib. Afdal ni benda baik, dia ikutlah. Jadi kita baca macam mana? Ya. An yakhluqa mithlahum bala, walaupun tak ada tanda apa. Wa huwal khallaqul alim. Atau an yakhluqa mithlahum bala. Yang penting berhenti bala. Wa huwal khallaqul alim. Bagus baca berhenti. Inilah 12 perkara. Dalam baca Yasin kita mesti ambil berat. Soal bukannya hukum masalah wajib, masalah bagus. Yang bagus itu cantik, Allah itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Apatah lagi membaca kalam yang suci. Begitulah saja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat fahamnya.
dari segi penerangan membaca surah Yasin. Dan inilah yang sepatutnya semua orang baca Quran kena faham. Apatah lagi bila kita nak mula kelas tilawah nanti Julai, 30 juzuk kita mau terang ni macam Masya Allah. Datanglah ramai-ramai, ya. Tak usah segan-segan ajak semua datang. Dia ni tak cukup tak apa, dia penuh tak apa, ya. Siapa yang ajak saham tinggi, dapat pahala atas angin. Ajak orang. Susah nak dapat kelas bermula dari awal Syekh Azmi. Jadi tolong datang dan tolong bagi prioritas, kata orang kita, bagi keutamaan. Apa benda pun, apa kenduri ke mana ke, lepas mengaji. Mengaji bukan lama, 1 jam saja. Lepas tu pergilah ke mana bertebaran ke muka bumi nak buat kerja yang baik-baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup dulu dah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. الحمد لله.